بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والجامع لهذه الرسالة العبد الفقير الحقير المعترف بالذنب والتقصير الراجي إلى العفو الرب الإله القدير أفكار العباد إلى الله الباري محمد نفيس بن إدريس بن حسين البنجاري منشأ والماء والمكة مسكنا والشافعي مذهبا والأشعري اعتقادا والجنيد إماما والقادري طريقة والشطارية لباسا والنقشبندي عملا والخلوة مطعما والسماني مرشربا. الله. القادري والقادري طريقة والشطاري لباس والنقشبندي عملا والخلوة مطعما والسماني مشربا. Apa dia? 5 tarekat dia ni. Ni lebay dua tarekat dia kata. Dua dah. 5 tarekat dia ni. Tarekat apa? Qadiri, Syatari, Naqsyabandi, Khulwati, Samani. وعن والديه وعن مشايخه وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد خير البريات وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما إلى يوم الرحمات. Telah berkata muallif, mengasani kiranya oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan Dia yang himpunkan akan risalah ini hamba yang fakir, lagi hina, lagi mengaku dengan dosa dan taksir. Taksir mana? Kecuaian. Lagi yang harap kepada keampunan Tuhan yang amat kuasa. Ia telah Syekh Nafis yang terlebih fakir daripada segala hamba Allah Ta'ala yang menjadikan segala makhluk ini. Siapa nama tuan ini? Ialah Muhammad Nafis, Syekh Muhammad Nafis bin Idris ibnu Husain. Negeri Banjar tempat jadi dan negeri Mekah diamnya. Jadi Syekh Muhammad Nafis ni dia apa? Dia mulazamah, dia diam, dia duduk di Mekah ni. Dan Syafi'i mazhabnya. Kena ada mazhab. Ni wali besar ni mazhab. Ni ada lebay yang nak pakai mazhab pula. Lebay Wahabi ni kan. Tak boleh pakai. Dan pada fiqh mazhab Syafi'i. Asy'ari ijtihadnya, i'tikadnya tu. I'tikadnya maknanya Usuluddin dipakai mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari. Dan pada Usuluddin dan Imam Junaid ikatannya pada masalah ilmu tasawuf, iaitulah pada ilmu tasawuf. Dan Qadariyah tarikatnya, Syatariyah pakaiannya, Naqsyabandiyah amalannya, Khultiyah makanannya, Sammaniyah minumannya. 5 ada tu. Minum apa tu? Minuman rohani. Bukan minum pagi uti canai lah. Ini minuman roh, makanan roh. Makanan jasad orang kafir pun dapat dan tidak makanan roh. Dia tu hakikat insan gitu. Allah 5 yang dilembay dulu dekat macam wah ada 2. Dia tak dekat ni ambil pun tak apa. Kita tumpu mana yang kita punya rohani ni. Di antara 3 4 tu kadang-kadang tuan tak kita satu tu rohani kita boleh berjalan dengan share tu bawa ikut je lah. Yang lain kita ambil tak ada masalah. Dia macam mazhab juga. Dia nak mazhab fiqh, nak beramal Hanafi boleh, tak ada masalah. Hambali boleh, tapi syarat tahu betul-betul. Tapi jangan campur. Semasa ada syaraid, ada syarat-syarat dia khas. Kalau fiqh Syafi'i cara Syafi'i, kalau Maliki cara Maliki. Semua ada susunan cara yang betul. Semua ahli sunnah wal jamaah, tak ada masalah. Kita perlu kepada apa? Jalan luaran dan dalaman. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma musilah fa syari'atun kasabinatin wa tariqatun kal bahri summa haqiqatun durun walah.
Inna tariq, sebuah jalan yang diikut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Syariah, dia ada syariat. Wa tariqah, dia ada tariqah. Wal haqiqah, dan dia ada hakikat. Apa dia syariat? Ialah antak mudah kamu sembah akan Allah Ta'ala ay zahiratan, pada zahir. Maka perlu kepada ilmu usuluddin kena ada, dan perlu ilmu fiqh. Tidak akan dibabas. Perlu ilmu fiqh. Wa tariqah, dan tarikat. Apa makna tarikat? Ay antak sudah, bahawa kita kasat hanya dia saja dalam hidup kita ni. Kasat kita ialah Allah Ta'ala, wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamu lah kemuncak segala-galanya. Matlamat hidup kita ialah Allah. Ni kalau tuan-tuan ajar anak-anak kat sekolah kan, kalau cikgu tanya apa cita-cita kamu, Allah dia. Buat terperanjat cikgu dia. Cikgu dia kata, wah ni mana kau ambil? Cikgu belum jumpa lagi kata. Kan, matlamat kita apa? Allah. Bukan harta benda, bukan kerja, itu semua benda sampingan. Dunia kita ambil sebagai keperluan, siapa menjadikan dunia matlamat, confirm dia sesat dunia akhirat. Matlamat kita ialah Allah Ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamu kemuncak tu. Nas Quran terpampang. Ya, dunia kita ambil, tapi kita ambil dunia sekadar keperluan. Sebab kita bukan malaikat, tak makan tak minum. Ya, kita perlu makan minum, tapi itu bukan matlamat. Kalau jadikan matlamat hidup makan dan minum, maka kita sama dalam kandang ni kaki empat. Serupa je kal an'am balhum adal, tuan kata. Ya, macam kaki empat, bahkan lebih sesat daripada yang kaki empat. Kalau orang tadikan dunia ni matlamat hidup dia makan dan minum, senang itu jadi macam kaki empat. Ya, matlamat kita bukan tu. Kita jauh lagi nak pergi, nak menghadap Allah Ta'ala besok ni. Ya, kehidupan selepas kematian ni esok lagi besar kan. Hidup di dunia ni ringkas sekejap je. An-nas niam iza matu intabahu. Manusia atas dunia ni kata Rasulullah SAW macam orang tidur kejap je. Iza mat, bila dia mati intabahu, baru dia sedar. Masya Allah, kehidupan yang tidak ada penghujung selama-lama. Senang kalau susah benarlah di sana. Sebab di sinilah kita nak adjust kan. Lepas tu kena cari jalan tarikat, kena cari entah. Imam Ghazali tersebut dalam Ihya, talabus syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabiril ulama. Mencari akan mursyid yang memimpin rohani kita ada menjadi kemestian, walaupun dia terbesar daripada ulama. Dia alim 4 mazhab, 10 mazhab. Ya, Quran dihafiz, habis semua dia hafal. Sunan Sittah, Bukhari, Muslim, habis. Sunan Sittah habis, dia mengaji tamat. Ya, kita ilmu alat berpuluh-puluh habis tamat. Dah, rohani kau kena jalan lain. Rohani kena khas guru mursyid memimpin rohani. Dan yang menyampaikan, tuan sampaikan kita tak semesti guru kita yang alim kan. Imam Ghazali guru dia besar-besar. Di antara dia siapa? Imamul Haramain, imam dua tanah haram. Tapi dia sampai pada tanah bukan dengan Imam Haramain. Dia sampai dengan si Abu Ali Al-Farmadi. Ya, seorang tukang kasut, jahit kasut tepi jalan. Wali kutub zaman dia, tapi dia muhaddis lah, ulama hadis. Bukan lebih biasa kan. Dia ulama hadis tapi kerja di tepi jalan. Orang pun tak apa kenal. Maka tuan sampaikan dia dengan dia. Tak semestinya dia sampai dengan guru fiqh, guru alim tu. Tak semesti. Tuhan letak kau sampai dengan ni, kau sampai dengan orang ni. Tuhan dah susun dah benda tu. Lepas tu jangan pelik. Kemudian kita tengok, guru besar-besar dia sampai dengan ni. Tak. Usul ilallah itu hak Ta'ala. Dia nak sampaikan kadang-kadang orang guru kita yang tak masyhur pun sampai kan. Tuan guru kita Al-Alim Mu'allama Sayyidi Syekh Sayyidi Abdul Rashid, orang Melaka mengenal Uni 9 kenalkan. Alim 35 ilmu. Ya, ulama besar, alim 30 ilmu, bukan jalan-jalan kan. Ketiga, tuan guru saya, ya, Ustaz Syafi'i Arwah, dia meninggal. Dia orang petani kan. Dia datang jumpa menghadap Sayyidi Abdul Rashid kan. Sayyidi Rashid tanya dia, kau dah kau ngaji mana? Kata, saya ngaji pondok Lanai tu. Siapa orang alim Kedah? Dia pun sebut pondok besar-besar. Lain. Itu pondok ni, pondok besar-besar kan. Yang lain gitu. Ada satu pondok kecil je. Itu orang alim dia. Ya, itu orang alim. Apa maksud alim? Alim bainal ilm, bainal zahir wal batin, bainal ilm syariah wal haqiqah. Itu mana alim sebenar. Pas ada ilmu luar ni kan. Ilmu luar syariah di kota di jantan tarekat ni jadi lebatan merah banyak. Ya, bid'ah sana bid'ah sini. Dia pun tak sampai ke Tuhan lagi. Tak sampai usul ilallah. Dalam hadis sahih Nabi kata anta'budallaha ka'annaka tarah, itu makamil musyahadah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak, itu makamil muraqabah. Di jejak sini barulah alhamdulillah sempurna ni. Kata jejak dan rugi besar kita.
Hadzal ladzi wajada man faqadak wa man ladzi faqada man wajadak laqad khaba man radiya dunaka badaran. Apa kehasilan seseorang insan hidup sampai dia mati sedang tak terbuka futuhat makrifat dia dengan Tuhan, ya. Maka murakabah musyahadah dia tak jejak lagi tuan-tuan, ya. Dia tunggu apa tak tahu. Pergilah tuan-tuan masuk cari mursyid supaya membimbing kita. Tuan-tuan jangan tanya saya tak tahu. Tuan carilah, bangun malam-malam minta dengan Tuhan, ya Allah, tunjukkanlah hamba yang fakir ini akan mursyid yang sebenar untuk membina, memimpin supaya aku sampai kepada engkau, ya. Kalau tak sampai tu pusing-pusing kita ibadat kan. Buat ibadat kan tak buat, pergi surau masjid kan tak pergi, Quran baca zikir, tapi terpusing-pusing rohani. Dia tak dapat tepat tawajuh kepada Allah Ta'ala. Dia tak mengenali Tuhan dengan sebenar-benar kenal, ya. Kita nak mengenali Tuhan ini, dia sebenar-benar kenal. Orang yang betul-betul mengenali Tuhan, confirm dia akan merindui Tuhan cukup kuat. Rohani dia cukup kuat, rindu dengan Tuhan. Tuhan tak ada kenal. Kalau dengan Tuhan tu saya rindu, zikir pun malah tu belum kenal. Dia tahu je Tuhan tu ada. Dia belum kenal, baru mengenal ilmu yakin. Dia belum naik pada ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Banyak lagi kerja nak buat tuan. Nak sampai kamalul yakin. Ya, kalau tidak, rugilah tuan-tuan. Bila rugi, di malaikat maut datang boleh rasa rugi. Kalau boleh nak sambung balik hidup atas dunia tuan, ya. Habis dah tu. Memaafkan kiranya oleh Allah Ta'ala daripadanya akan dosanya dan akan dosa ibu bapanya dan akan dosa segala guru-gurunya dan akan dosa sekalian laki-laki Islam, laki-laki dan perempuannya, segala yang hidup daripada mereka itu dan segala yang mati. Menambah kiranya Allah SWT rahmatnya atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih baik daripada segala makhluk, dan atas keluarganya dan segala sahabatnya dan segala isterinya dan yang suci, dan sejahtera semuanya sempurna dengan sejahtera hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini khatam kitab. Kemudian ini satu faedah menyatakan setengah daripada kelebihan selawat, ya, kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada banyak selawat dan gunakan selawat yang besar dipanggil salatul ishq. Apa salatul ishq? Selawat kerinduan. Lapas tak kira lah, ya. Apa-apa lapas banyak macam jenis selawat, tapi yang nak qalbi. Kita berselawat tu seolah kita menghadap baginda betul-betul dengan adabnya zahir dan batin, sehingga kerinduan kita kuat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahawa dia akan ada futuhat pembukaan daripada Ta'ala. Bermula makna selawat daripada Allah Ta'ala atas Nabi ya rahmah. Selawat ada 3 makna, ya. Kalau min jihatillah daripada Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Ta'ala berselawat. Selawat Allah Ta'ala maksud apa? Rahmat. Wal malaika, dan malaikat pun selawat, ya. Dan juga kita berselawat. Selawat mana istighfar. Kalau selawat malaikat pada kita di istighfar. Kalau selawat kita pada Nabi doa. Tapi jangan kita silap. Jangan kita kata dengan selawat kita Nabi lagi naik martabat. Nabi ni itu kurang hajar dengan Nabi punya. Ya, Tuhan selawatkan Nabi dah cukup dah. Kita berselawat Nabi, manfaat kita dapat. Jangan pada kata saya berselawat Nabi, wah Nabi lagi tinggi martabat dengan sebab selawat saya. Oh, ni kurang hajar, kau siapa punya. Ya, kita berselawat dengan Nabi, kita dapat manfaat. Man salla alayya marra salla alayya biha asyra. Siapa berselawat aku sekali je, maka Allah Ta'ala selawat atas dia. Allah Ta'ala selawat apa makna? Allah Ta'ala berikan rahmat. Sekali je kita selawat kepada Islam, 10 rahmat kita dapat Allah Ta'ala. Satu rahmat tu harga dia khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih besar daripada dunia dan isi dunia. Tu besar selawat ni. Sebab kita jangan makna renggangkan konteks rohani kita dengan Rasulullah SAW, ya. Disertakan dengan membesarkan dan atas yang lainnya mutlakur rahmah, merahmat semata-mata, dan makna daripada yang lain daripada Ta'ala itu semata-mata doa, ya. Ketahuilah olehmu bahawasanya selawat atas baginda Rasulullah SAW itu setengah daripada sebesar barang yang mendampingkan diri kepada Ta'ala. Selain daripada ibadat lain, tak adalah yang paling besar lepas sembahyang pun semua ialah selawat kepada baginda SAW. Dia orang tanya, bisnes selawat ni tak ada zikir. Selawat tu zikir lah kan. Ya, kita selawat mana kita Allahumma salli, sebut tak nama Tuhan,
Kita sebut nama Allah Ta'ala dengan rangkaikan memohon selawat kepada Allah lagi besar. Itu selawat dengan banyak. Dan daripada seelok-elok dan terlebih patut barang yang dihaluankan, ditujukan kepada hadrat sallallahu alaihi wasallam, kerana syukur baginya atas hidayahnya Allah Ta'ala bagi kita, dengan sebab bagi Islam dapat kita nikmat besar iman wal Islam, dan dengan dialah tertolak sekalian yang mudarat dan tertarik sekalian manfaat pada dunia dan akhirat. Laula kama kanatil aflaq, tidak kena engkau ya Muhammad aku tak jadi ke langit bumi. Besar tak besarnya martabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kerana itulah firman Allah Subhanahu wa taala pada kitabnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat sentiasa berselawat. Kalau tanya al-an ma yaf'alullah, al-an apa Tuhan buat sekarang? Yusalluna 'alan nabi. Sekarang Tuhan buat apa? Tuhan selawat kepada Nabi. Yusallu sentiasa, dan bukan sallau. Kalau sallau fi'il madhi dah lepas. Yusallu istilah li istimrar wa dawam. Mana sentiasa, tak putus Allah Ta'ala berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau Tuhan tak putus, kita cakap tapi selawat Nabi bukan Allah Ta'ala selawat macam kita selawat Allahumma salli ala Muhammad, bukan. Selawat Ta'ala mana rahmatum, sentiasa. Nabi sentiasa taraki. Tidak ada satu saat pun yang biasa tak, dia makin naik martabat, makin tinggi, makin tinggi. Itulah kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam yang terlampau tinggi. Ya ayyuhalladzina amanu labbaika wa salli. Orang beriman, sallu, mengucap sering kamu akan selawat alaihi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu, dan ucap salam sebagai sungguh-sungguh mengucap salam. Arti bahawasanya Allah SWT dan segala malaikatnya selawat mereka itu atas baginda SAW. Hai segala mereka yang beriman, selawat oleh kamu atasnya dan salamnya. Maka selawat itu ada dua, satu kamman, satu kaifan. Kamman angka, dia ada dua kelebihan. Kalau angka lagi banyak macam tadi, angka man salla alayya marrah, mana angka. Siapa selawat aku sekali, Allah Ta'ala bagi 10. Kalau selawat 10, Allah Ta'ala bagi 100. Maka kalau nak kelebihan segi banyak, gunakan selawat yang pendek. Dia dapat kejar angka banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan terlebih baik dengan salam tadi. Sehingga ulama kata makruh kita selawat tanpa salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Atau Allahumma salli wa sallim ya ala habibillah dan sebagainya, buat apa? Asal selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kita guna dengan fi'il madhi lebih afdal. Sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah, itu lebih afdal. Dan guna lafaz khitab. Allahumma sallallahu alaika, atas engkau. Dalam sembahyang pun kita guna lafaz khitab. Dalam sembahyang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita selawat kan. Allah. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Assalamu alayka, alaika, dia tak kata alaihi. Kalau alaihi tu dhamir ghaib, ni alaika dhamir mukhatab. Dekat ada bahasa Arab. Bila alaika bermakna orang di depan kita. Itu kalau kita berselawat, kita rasakan takhayyulan sampai tahaqquqan. Rasakan kita berdekat bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Seorang profesor besar, Profesor Syekh Rajab Dik, profesor besar di Syria. Iaitulah daripada Imam Tarikat Naqsyabandiyah. Dia kata, apakah sebenarnya sunnah paling besar kau dengan Rasulullah SAW? Bahawa kau sentiasa berasa kau bersama dengan baginda SAW. Di mana saja kau berasa, duduk sana berasa kita bersama. Itu dipanggil sunnah yang paling besar. Qalbi kamu sentiasa dengan. Itu di antara cepat kita akan dapat madat baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi kaif, ni sebab kaifan. Tu kadang selawat tu diganda. Selawat azimiyah sekali sebut banyak dibanyak. Selawat Abu Sultan macam-macam kan, lapar panjang. Tu ada ketentuan-ketentuan yang khusus. Kalau dalam ilmu khairat tu seorang ulama besar di Yaman ni, dia adalah Habib Salim. Dia mengatakan bahawa sekali selawat azimiyah tu beribu kali dengan selawat dalam kitab apa tu, dalam ilmu khairat. Besar kan. Selawat azmiyah tu sama. Dan bacalah apa-apa selawat. Walhasil rahsia selawat apa? Al-ish, rindu dengan Rasulullah SAW.
Kita berselawat tu rasa rindu. Paling tidak pun tuan rasa macam mana duduk depan kita ada apa? Kita duduk kat Masjid Madinah kan, depan kita makam baginda seolah gitu. Ada kita duduk kat tangga Masjid Madinah tu merendahkan diri, yang merasa takzim kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kontak rohani je penting. Ya, kita selawat biar ada connect rohani kita. Kalau tidak pun tak apa. Tiap orang yang berselawat sama ada hadir hati dia atau dia berselawat dalam keadaan dileka, tetap dia dapat pancaran nur Rasulullah, tak dia dapat. Dia selawat pancaran nur Rasulullah dia dapat. Dia perasan tak perasan dia tak tahu soal lain. Ahli kasyaf atau buka habis ni. Itu kuatnya. Allah Ta'ala berikan orang yang berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Rasulullah SAW, man salla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyrah. Barang siapa yang selawat kepada atasku, saya berselawat sekali je, saya berselawat Allah Ta'ala atasnya 10 kali. 10 rahmat dia dapat, ya, besar. Dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyukakan akan dia oleh bahawa berjumpa ia akan Allah Ta'ala padahal daripadanya reda, maka hendaklah membanyakkan selawat atasku. Siapa nak balik menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan dapat reda Tuhan, maka banyakkan selawat. Ya, sebab Allah Ta'ala amat kasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kasih kepada kekasih ini, sudah tentu kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabda, barang siapa selawat di atasku 100 kali, saya ditunaikan baginya 100 hajat, 30 daripadanya dalam dunia dan ditinggalkan dalam akhirat yang lebih. Dan dihikayatkan telah berkata setengah daripada ahli tasawuf, ahli ma'rifat, itulah golongan arifin, adalah bagiku, dia kata, jar, ya, jiran yang melampau atas dirinya maksiat. Ya, cerita dia seorang jiran dia ni kaki maksiat, apa dia tak buat tuan, minum apa semua buat. Tiada mengetahui ia akan hari yang ia padanya dalam kemarinnya daripada bersengatannya dengan mabuk. Hari-hari dia minum tuan, ya, di kaki mabuk. Dan adalah aku mengajarkan dan menasihati dia, maka tiada diterima. Ya, kata Syekh ni, aku ajar dia terit, tak, dia buat degil dia, hari-hari dia minum arak tak habis-habis tuan, ya. Dan aku suruhkan dia dengan taubat, maka tiada dia taubat. Dia tak nak taubat ke? Ni jiran aku, kata seorang ulama. Maka terkala mati ia, terkala dia mati, aku lihat dia dalam tidurku, padahal ia setinggi-tinggi tempat dan atasnya pakaian hijau daripada pakaian syurga, iaitulah pakaian kemuliaan dan kebesaran. Tiba-tiba bila dia dah meninggal, aku mimpi, dia kata wali ni, nampak dia terperanjat, pakaian cantik hebat, ya, pakaian ahli syurga dia pakai. Maka kataku, dengan sebab apa engkau dapat akan ini martabat? Ya, martabat tinggi dapat dengan sebab apa? Katanya, hadirku pada satu hari kepada majlis zikir. Satu hari aku pergi majlis zikir, maka aku dengar orang alim di situ berkata, barang siapa selawat akan Nabi SAW dan mengangkatkan akan suaranya, menandakan dia mentakzimkan, nasihat wajib baginya syurga. Dia dengar kalam tu, ya. Kemudian mengangkat ia, ya, alim itu akan suaranya dengan selawat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengangkatku dan mengangkat kaum, ya, semua sekalian. Jadi aku bersama-sama berselawat, mengangkat suara, ya, membesarkan baginda sallallahu alaihi wasallam, mentakzimkan, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan Rasulullah tak apa disuruh, mentakzim disuruh, bukan menyembah. Ni ada setengah wahabi agung-agung bersyirik macam-macam. Habis itu kau tak payah pakai Tok Agung. Malaysia tak payah ada agung. Sebab apa? Buat agung syirik. Wah. Ya. Banyak kadang-kadang lebay-lebay sekap pinggang ni banyak, dan budak baru. Orang mengagungkan Nabi, besarkan Nabi, syirik. Ya, macam-macam. Nak buat hari apa? Hari apa? Maulid macam-macam dia petikai. Habis yang maulid kau cuti agung, kau cuti pula, mana besar agung dengan Rasulullah SAW? Tanya ni, mana besar agung dengan Rasulullah SAW? Tu pun tak kerti ke, kerana bodoh juga budak ni. Rasul tuan-tuan bukan calang orang, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak kena dia, kita pun tak ada. Ya, laulaka maka nanti afra. Dan engkau ya Muhammad, aku tak jadikan semua alam ni, kata Allah Taala. Maka diampunkan bagi mereka sekalian pada hari itu, Masya Allah. Sebab dia hadir majlis zikir tadi dan berselawat kepada Nabi sungguh-sungguh, Tuhan ampunkan dosa sekali ni tadi. Bayang. Dan adalah bahagianku daripada ampuni dan rahmat, dan bahawasanya memurah Allah Ta'ala atasku dengan dia ini dengan nikmat dia. Kalau macam tu kita selawat je lah, tak payah semayang je kan.
kewajipan kena buat. Ingat cerita kalau Tuhan nak pilih seorang tu tak ada kira apa. Ya, dia nak tarik seorang tu dia tak kira apa. Ya. Bila dibuat bersungguh-sungguh ikhlas tu, insya-Allah macam-macam sebab Allah Taala boleh lakukan. Dan dikayakkan pula bahawa seseorang perempuan ada baginya seorang anak yang melampaui atas dirinya dengan mengerjakan kejahatan, dan adalah ibunya itu menyuruh dia dengan berbuat kebajikan dan melarang daripada buat mungkar. Dia dan bermula qada dan qadar itu mengerasi atasnya dengan kejahatan. Ya, makna dia banyak buat maksiat, dia tak apikkan apa ibu dia nasihat, maka mati ia. Dalam demikian itu dengan kejadian taubat, dengan ketiadaan taubat, maka duka ibunya. Ya, jadi anak dia mati nampak pada zahir tak ada bertaubat. Jadi ibu sayang anak, ya, ibu dia berduka cita lah. Ya, kemudian melihat ia akan dalam tidurnya, ya, ia di dalam azab, maka bertambah-tambahlah duka ibu dia tadi. Maka terkala kemudian daripada satu masa melihat pula ia akan dia dalam kelakuan yang elok, pada hal ia di dalam kesukaan. Satu hari dia mimpi pula tengok anak dia dalam keadaan sebaliknya, ya, kesukaan pula, dapat nikmat. Maka bertanya ibunya halnya, ya, bagaimana kau dapat macam ni? Maknanya dia ahli maksiat kan. Bila kena azab tu memanglah sepatutnya. Tapi bila dia dapat nikmat, dari ibu pun tanya dalam mimpi tadi, aku lihat dahulu engkau diazab, ya, kemudian aku lihat engkau diberi nikmat pula sekarang. Maka berkata ia, lalu seorang laki-laki melampaui akan atas dirinya dengan perkuburan. Jadi seorang laki-laki melintas di kawasan perkuburan tadi yang ada yang aku padanya, maka memiliki ia kepada segala kubur itu. Maka menilik ia seorang tadi, orang saleh tadi, kepada segala kubur tu, dan fikir ia pada segala huru-hara akhirat, dan mengambil iktibar ia dengan segala orang yang mati. Maka menangis ia atas segala kesalahannya, dan menyesal ia atas segala dosanya, dan taubat ia kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar taubatnya. Kemudian membaca ia akan Al-Quran, dan selawat ia akan Rasulullah SAW 10 kali. Kemudian membaca pula ia selawat, ya, yang ke-11-nya, dan dihadiahkan pahalanya bagi ahli kubur. Pahala tu dihadiah semua ahli kubur. Dapat manfaat budak tadi, dan Masya Allah, ya. Itu besar, ya. Maka dihadiahkan pahala itu akan kami sekaliannya, maka mengena daku satu juzuk daripada intan. Satu juzuk dia kena tu, Masya Allah, dapat rahmat dia intan. Sebab tu kita dalu kat kubur, jangan dalu saja intan, bacakan Fatihah. Kalau kita ada kes sama bapak kita, mungkin kadang-kadang tak sempat maaf, kita baca Fatihah 3 kali, Qul Allah 3 kali, Qul Falaq 3 kali, hadiah. Kata ulama, insya-Allah ibu kita akan redha dengan kita. Itu cara-cara dia ada tuan. Maknanya menandakan amalan tu sampai. Wahabi kita tak sampai, kita punya ilmu sampai, Wahabi punya ilmu tak sampai. Dia gasak dia. Nak cari ilmu tak sampai, pergi belajar Wahabi. Kita ahli sunnah wal jamaah tak ada, sama sampai ni, kita hadiah sampai pahala, ya. Maka mengenakan daku akan satu juzuk daripadanya, maka mengampun Allah SWT bagiku, dan dapat bagiku daripada nikmat barang yang aku lihat, hai ibuku. Allah, ya. Ketahui olehmu bahawasanya selawat atas baginda SAW itu cahaya tu, dapat pancaran nur dalam kubur terang, dan mengkafarahkan bagi dosa, dan rahmat bagi segala yang hidup dan yang mati. Besarnya selawat dan sebab jangan putus selawat. Selawat banyak-banyak, ya. Insya-Allah Taala bukakan. Allah. Sebab dalam kaedah ahli sunnah apa tuan? Wa man yamut wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawwadun ila rabbih. Wa man yamut, orang yang mati kemudian tak nampak dia taubat, macam mana kita nak buat? Wa may yamut wa lam yatub min zambi, sedang tak nampak dia bertaubat, macam cerita tadi, ibu dia tak nampak dia bertaubat sendiri, boleh kan? Maka fa amruhu mufawwadun li rabbih, urusan dia serah kepada Allah Taala. Ya, kalau Tuhan nak azab itu keadilan dia, kalau dia nak ampun itu kasih sayang dia, itu bukan kita punya hak lagi. Lepas tu bila orang mati, ya, lepas kita sembahyang Jumaat, kita tanya, apa kamu saksi mayat? Kita kata apa? Baik. Setengah tempat dia kata wallahu a'lam. Waktu masjid tu bukan jadi. Agak tengok mayat yang mati semua Jumaat pun tak pergi, ya, masjid tak datang, kan aku kata baik pula, kan bohong pula kan, bila dia jerit kuat-kuat wallahu a'lam gitu. Ya, kebo tu kampung dan apa maksud ni? Kita dalam keadaan ilmu balaghah dipanggil ini kalam, kita kata khair baik, itu dipanggil khabar ya lafzan, tapi insya ya maknan.
Kalam tu khabari, mana menceritakan baik, bukan makna perkhabaran. Insya makna doa. Kita kata baik, mana mudah-mudahan Tuhan memberi kebaikan pada mayat tadi. Itu maksud dia. Mana kalau dia buat dosa, mudah-mudahan Tuhan ampun. Kalau dia mana orang baik, mudah-mudahan Tuhan angkat lagi martabat dia. Itu makna kita kata khair, baik. Kalau kalam tu betul khabari, tak boleh. Menceritakan kita kata baik, buat bohong pula kan. Tu pernah berlaku tadi, guru saya Syedi Abdul Rashid, ulama besar tuan, pernah berlaku di Masjid Tanah Alu. Seorang macam ni lah, dia tak datang masjid, tak ada apa. Tiba-tiba dia mati je, AJK masjid pulau kan dia kan. Heboh tu kampung, mayat dia AJK masjid semua tak uruskan. Kubur pun tak nak gali kan. Kecoh. Jadi satu orang ni dia teringat tuan guru ada di Tok Guru Syed Rashid, dia duduk Singapura gitu. Dia telefon tuan guru. Tuan guru ada masalah besar kampung saya. Apa masalah tu guru? Masalah apa dia kata? Masalah sekian itu orang tak nak uruskan mayat ni. Uruskan dia kata. Orang tu sebelum mati malam tadi dia taubat, dan taubat dia Tuhan dah terima. Berkebut habis orang urus. Itu balik kan tu kelebihan ada ahli kasyaf tadi. Ahli kasyaf. Sayyidi Abdul Rashid wali besar tadi. Dia pernah ulama profesor besar daripada Mesir datang ke Kelantan. Tiba-tiba sana orang tunjukkan, dia kata nak jumpa Tuan Syekh Abdul Rashid. Dan dia dah siap 10 soalan. Dia nak discuss dengan Syekh Abdul Rashid 10 soalan. Dia sampai je ke Syekh Rashid, dia masuk semua sejarah, dia duduk je Tuan Syekh Rashid. Yang masalah pertama ni huraian. Masalah kedua ni 10 masalah habis diuraian. Orang tak tanya lagi kan. Terperanjat profesor, masya-Allah, dia kata dah lah huraian dia hebat, aku tak tanya dia dah jawab. Iaitu min ahli man arafallah la yastur alaihi syai'. Siapa yang betul-betul makrifat akan Allah, tidak sembunyi atas dia satu tuan muka. Itu ilmu mukasyafah, ya. Itu di antara kan. Jadi maksud dia apa sini? Kelebihan kita menghadiahkan pahala amalan kepada orang yang telah pergi. Kita bantu tuan, kalau seorang mursyid yang tuan ditanya, selalu kalau kita pergi ziarah dia, engkau dah hadiahkan ini, engkau dah hadiahkan ini, masya-Allah ni. Orang dah mati tu bantu dia. Jangan lupa. Kalau ibu bapa kita menjadi wajib. Wajib kita tak semayang, kita kena apa? Doakan ibu bapa. Dan tak dinamakan anak soleh kalau dia melupai kedua ibu bapa dia. Dalam hadis Nabi kata apa? Waladin salihin, kait di sifat apa? Yad'ulah. Anak tu saleh bila dia mendoakan kedua ibu bapa. Lebih lagi kalau ibu bapa kita dah pergi, dia tak sempat lagi nak buat amal saleh, maka kita kena banyak berikan makna kepada mereka tadi. Itulah hantarkan bantuan tuan-tuan. Dan diriwayatkan daripada seorang adalah ia musafir dan serta bapanya, katanya maka sakit bapaku pada satu negeri dan mati padanya, maka jadilah hitam mukanya. Allah. Seorang ni satu orang dia musafir dengan bapa dia, tiba-tiba tengah musafir bapa dia meninggal, tiba-tiba wajah bapa dia hitam habis ni. Allah. Maka jadi hitam mukanya dan sekalian jasadnya sebagai hitam yang bersangatan. Hitam betul lah ya. Dan bergelembung pula perutnya, perut pula melembung, muka hitam, mengerikan. Ya, maka kataku la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mati ia dalam kedagangan, ya, dalam musafir, dalam keadaan dia begini pula. Atas umpama ini kelakuan dalam keadaan wajah dan maknanya susuk badan dia begitu. Susahku sehingga susah, anak dia tadi gelisah, ya. Maka antara adalah aku demikian itu, tiba-tiba jendera aku. Tu jendera, dia terlelap. Anak dia tadi tu tengah susah-susah rasa kita pun dia terlelap. Dalam ketika dia terlelap tadi, maka aku lihat dalam tidurku satu lelaki yang elok rupa, ya, satu lelaki yang sangat cantik, sangat tampan, ya, sangat cantik, lagi baik baunya, harum semerbak. Datang ia kepada bapaku dan menyapu ia dengan tangannya atas mukanya dan badannya. Lelaki tadi pergi sapu atas muka bapakku dan badannya, maka kembali terlebih putih jasadnya. Ini dalam mimpi ni. Dia perasan, dia tengok amat Nabi sapu je, bapak dia berubah daripada hitam tadi jadi putih cantik berseri jasadnya, dan terlebih elok ia daripada barang yang ada ia dahulu. Ya, dia pun nampak cantik sangat, memeranjatkan dia dalam mimpi tadi. Bercahaya-cahaya dia wajah bapak dia tadi. Maka kataku baginya, siapa engkau? Ya, dalam mimpi dia kata, siapa engkau tuan?
Allah. Maka kata lelaki, siapa engkau? Yang mengurniakan oleh Allah Ta'ala dengan dikau atas bapaku, ya. Maka jawab, maka katanya, akulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah bapa engkau, kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi tadi. Adalah bapa engkau itu setengah daripada segala mereka yang membinasakan dirinya. Mana mereka, ya, bapa engkau ni bergelumang dengan mungkar, maksiat, sebagaimana engkau pun maklum maknanya. Melainkan bahawa adalah ia membanyakkan selawat atasku. Ada rahsia dia orang tak tahu. Yang zahir dia banyak buat maksiat, ya, tapi sir dia tadi orang tak tahu, bahawa dia banyak selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka terkala hasillah baginya demikian, maka datang aku supaya aku hilangkan dia daripadanya, iaitulah warna kehitaman yang memeranjatkan anak dan berubah jasad dia tadi. Maka katanya, maka jaga aku. Jadi laki-laki tadi, budak tadi, ya, dia nampak tu dalam mimpi, jadi dia pun jaga. Bila dia jaga, padahal aku lihat benar-benar apa yang berlaku tadi. Putih berseri wajah bapak dia, masya-Allah. Dia buka kain, dia tengok terperanjat ni, ya, bapak dia wajah berseri sebagaimana yang didapat dalam mimpi tadi. Sebab mimpi Rasulullah adalah benar, ya, dan bercahaya ia pada bapaku. Maka aku puji akan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan syukurku baginya, bagi Allah Taala, dan bicara aku pada, ya, mentadhizkan bahawa aku menguruskan akan jenazah ayahku tadi, ya. Jadi banyak-banyak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan menanam ia, lalu penuruskan akan bapak dia lah. Ada setengah daripada setengah wali besar dia tanya, bila dia nak pergi tawaf tu kan, dia dah tahu kebesaran ni, kelebihan selawat. 7 tawaf dia tak ada apa, dia selawat itu tadi. Itu boleh, tak ada masalah. Tapi hadis yang saya ada bacaan-bacaan mana pun boleh. Yang penting maknanya apa? Kita sentiasa rohani kita dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pentingnya. Jadi makna selawat banyak-banyak, insya-Allah mudah-mudahan banyak keberkatan dan kelebihan yang kita nak, supaya ada connect rohani kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda pemegang tali tajalli, pemegang tali tajalli huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wallahu subhanahu wa taala a'lam. Tamatlah kitab ni. Ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yaqul ar-raji ghufranu masawi masahih hadis kitab Yaqub. Ya alhamdulillahilladzi 'allama al-insani ma lam ya'lam, wa sallallahu ala sayyidina mursalin wa khairul anam wa ala alihi wa sahbihi al-hadin ila tariqis wa ba'du. Faqad tamma tubun kitab Durun Nafis al-alim allama Syekh Muhammad Nafis al-Banjari, wa huwa al-kitab alladhi yahtawi ala al-fawaid allati tajibu ma'rifatuha. Jazallahu mu'allifahu khairal jaza wa ja'ala jannata lahu ajanatul ma'wa. Ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina kadzalika al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah siratal ladzina an'amta 'alaihim kadzalika al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا ومولانا محمد. اللهم إني أسألك صل على مولانا محمد عظيما لحق وسلم عليه واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الرسل واجعله يا ربي روحا لذاتي. اللهم اغفر لنا يا الله ما سلف من الذنوب واصمنا يا الله فيما بقي من الأجل فإن خير كله بديع. اللهم حكمنا بحكمتنا وانصرنا ربنا لا تنزغ قلوبنا ربنا. سلام على المرسلين الحمد لله. يا كريم.